Salam sejahtera yang berusaha barisan pentapir SK Saint Catherine Kota Kinabalu, penolong kanan 1 Cigu Pralinus, penolong kanan Akhirul Murid Cigu Silvester, penolong kanan kokurikulum Cigu Drasani, penyelaras program tahun 1 Cigu Rosina, guru-guru barisan ahli jawatan kuasa PMBG, serta murid-murid yang dikasihi. Selamat datang ke SK Saint Catherine Kota Kinabalu pada tahun 2022. Bersyukur kita karena pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk sama-sama menjayakan program orientasi transisi tahun 1 2022-2023. Hadirin yang dihormati sekalian, seluruh warga kerja sekolah ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada murid-murid tahun 1. Hadirin yang dihormati sekalian, seluruh warga kerja sekolah ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada murid-murid tahun 1 seramai 41 orang yang telah diterima masuk ke SK Saint Catherine Kota Kinabalu. Saya Cigu Alina Andawai, Guru Besar SK Saint Catherine, mengalu-alukan kehadiran murid-murid tahun 1 untuk menuntut ilmu di sekolah ini. Sebagai makluman, murid-murid ini sangat bertuah karena terpilih memasuki sekolah ini. Begitu banyak yang memohon ke sekolah ini, namun disebabkan kekangan jumlah murid di dalam kelas, maka 41 orang murid-murid tahun 1 yang terpilih sahaja. Terima kasih Ibu Bapak yang memilih sekolah ini. Kini murid-murid ini sudah menjadi warga sekolah ini untuk tempoh 6 tahun yang akan datang. Diharapkan murid-murid yang belajar di sini akan menjadi murid-murid yang cemerlang dari segi akademik dan kurikulum. Ibu Bapak yang dihormati sekalian, program orientasi begini amat penting untuk murid kita agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di sekolah. Pada 21 Maret nanti, murid-murid semua akan memulakan hari persekolahan untuk tahun 2022 ini. Para ibu bapak usah risau keadaan murid-murid kita di tahun 1 ini. Lebih-lebih lagi di masa pandemik ini, para guru dan murid-murid di kelas yang lebih tinggi akan membantu murid-murid supaya dapat membiasakan diri di sekolah serta mengamalkan SOP. Ibu bapak yang dihormati, untuk berjaya kita tidak boleh hanya bercakap dan bermimpi. Tanggung jawab tersebut bukan semata di atas bahu guru-guru, malah ibu bapak perlu berganding bahu untuk memastikan pelajaran anak-anak di rumah tidak terabai. Ibu bapak perlu sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada anak-anak supaya melibatkan diri dalam semua aktivitas sekolah. Akhir kata, saya memohon ibu bapak untuk bekerja sama bersama guru-guru sekolah ini untuk mencemerlangkan sekolah Saint Catherine Kota Kinabalu. Selamat menjalani program orientasi tahun 1. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, good morning, assalamualaikum, cawaan. Kata-kata ucapan tadi merupakan bahasa yang bakal dipelajari oleh anak murid kita tahun 1 pada sesi persekolahan 2022-2023. Saya Paulinus Paulus, merupakan penolong kanan pentadbiran SK Saint Catherine Kota Kinabalu. Taklimat yang akan saya berikan adalah berkenaan dengan maklumat asas sekolah dan program transisi tahun 1 sesi 2022 dan 2023. Oke, berikut merupakan kandungan taklimat saya. Oke, yang pertama sekali adalah maklumat asas sekolah. Yang kedua, barisan pentadbir dan guru tahun 1. Yang ketiga, program transisi tahun 1 2.0. Dan yang keempat, taklimat PBD. Oke, profil sekolah. Sekolah Kebangsaan Saint Catherine Kota Kinabalu merupakan sekolah rendah bantuan kerajaan. Bahasa pengantar yang digunakan dalam sekolah adalah bahasa Melayu. Sekolah ini
telah ditubuhkan pada 1 hari bulan Januari tahun 1948. Oke, sesi persekolahan adalah pagi saja dan jenis murid adalah lelaki dan perempuan. Oke, level sekolah ini merupakan sekolah mubalik dan program pendidikan adalah transformasi. Pada tahun 2020 sekolah ini telah dipilih sebagai sebuah sekolah transformasi. Oke, sekolah ini mempunyai kekuatan selama 19 orang guru dan 2 orang kaki tangan buat pengajar. Oke, bilik darjah di sekolah ini ada 6 dan bilangan kelas juga ada 6, yaitu tahun 1 kelas, tahun 2 1 kelas juga, sehingga tahun 6 1 kelas. Barisan pentadbir sekolah. Oke, barisan pentadbir sekolah terdiri daripada 4 orang. Itu yang pertama sekali, Puan Alina Andawai, guru besar. Kedua, guru penolong kanan pentadbiran, saya sendiri, Paulinus Paulus. Ketiga, guru penolong kanan hal ehwal murid, Incik Selvister Philip. Keempat, guru penolong kanan co-curriculum, Incik Darsahani Yusuf. Menamalan guru tahun 1 bagi sesi persekolahan 2022-2023, guru kelas Cikgu Rosida Godwin. Beliau juga mengajar mata pelajaran bahasa Melayu, pendidikan seni visual, dan pendidikan moral. Manakala guru mata pelajaran bahasa Inggris adalah Cikgu Tia Maharis. Guru mata pelajaran matematik, Cikgu Dike Siti Aisyah. Guru mata pelajaran sains, Cikgu Hiliani Rupi. Guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan, Cikgu Jadibi Jutin. Guru mata pelajaran pendidikan musik, Cikgu Bahara. Guru mata pelajaran pendidikan Islam dan bahasa Arab, Cikgu Muhammad Bahiki. Dan guru mata pelajaran bahasa Cina, Cikgu Muhaimin Muhammad Rizwan. Oke, dalam paparan ini kita boleh lihat surat siaran KPM bilangan 1 tahun 2022. Oke, surat siaran ini menunjukkan pelaksanaan program transisi tahun 1 2.0 mulai kalender akademik sesi tahun 2022-2023. Oke, surat siaran ini bertujuan untuk memaklumkan berkenaan pelaksanaan program transisi tahun 1 2.0 mulai kalender akademik sesi 2022-2023. Di dalam surat siaran ini terdapat garis panduan pelaksanaan program transisi tahun 1 2.0. Oke, objektif. Tujuan garis panduan ini adalah untuk memberi panduan kepada pihak sekolah mengenai pelaksanaan program transisi tahun 1 2.0 mulai kalender akademik sesi 2022-2023. Oke, PTTS 2.0 disediakan bertujuan yang pertama, membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan di rumah atau tadika kepada pendidikan formal di tahun 1. Kedua, membantu murid menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka dalam pembelajaran seterusnya. Ketiga, memberi penekanan dalam aspek sosial, emosi, kognitif, dan jasmani yang merangkumi pengetahuan, kemahiran, dan nilai. Keempat, membina hubungan antara murid yang rakan sebaya dan guru. Kelima, membantu murid mengurus diri sendiri. Keenam, meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta penyediaan untuk pembelajaran seterusnya. Oke, peranan dan tanggung jawab. Peranan dan tanggung jawab tabir guru dan ibu bapak atau penjaga adalah penting bagi memastikan pelaksanaan PTTS 2.0 berjalan dengan jayanya. Berikut disenaraikan peranan dan tanggung jawab setiap pihak. Oke, kita akan lihat peranan dan tanggung jawab ibu bapak penjaga. Yang pertama, menyediakan anak dari aspek mental, sosial ekonomi, dan fisikal. Kedua, menghubungi guru untuk mengetahui perkembangan anak mereka. Ketiga, memastikan kelengkapan pembelajaran seperti
alat tulis, buku, dan pakaian disediakan. Keempat, memerhati tingkah laku, perkembangan, dan pembelajaran anak. Kelima, membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran. Oke, berikut merupakan skala SMA kesediaan murid program transisi tahun 1 2.0. Oke, dia ada 3 aspek kesemuanya. Oke, aspek yang pertama adalah penyesuaian diri. Oke, dalam aspek penyesuaian diri, perkara yang kita hendak, yang kita mau dari supaya murid kita yang pertama dapat menunjukkan minat datang ke sekolah. Kedua, dapat membersihkan diri sendiri. Ketiga, dapat menyelesaikan diri dengan persekitaran sekolah. Keempat, dapat mematuhi peraturan sekolah. Kelima, dapat berinteraksi dengan guru. Keenam, dapat berinteraksi dengan rekan. 7, dapat melaksanakan tugasnya secara berdikari. Ke-8, dapat menjaga kebersihan diri. Oke, untuk aspek yang kedua, sikap dalam pembelajaran. Oke, perkara yang kita hendak kita dapat adalah yang pertama, dapat menunjukkan minat dalam pembelajaran. Kedua, dapat menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugasan. Ketiga, dapat melibatkan diri dalam berbagai aktiviti. Keempat, dapat memberi perhatian yang baik. Aspek yang ketiga, perkembangan kognitif. Oke, dalam aspek ini, perkara yang kita mau anak-anak kita dapat adalah yang pertama, dapat mengenal dan menyebut huruf. Kedua, dapat memegang pensil dengan cara yang betul. Ketiga, dapat menulis huruf. Keempat, dapat membaca perkataan. Kelima, dapat membaca frasa. Keenam, dapat membaca ayat mudah. 7, dapat mengenal dan menyebut nomor 1 hingga 20. Ke-8, dapat menulis nomor. 9, dapat memadankan angka dengan nama nomor. 10, dapat menyelesaikan operasi tambah dalam lingkungan 18. Yang terakhir sekali, dapat mengecam, membeza, dan mengelas seperti warna, bentuk, dan objek. Oke, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, taklimat pentaksiran bilik darjah. Oke, apakah itu PBD? Oke, mari kita lihat video penerangan PBD ini. Pentaksiran secara holistik yang merangkumi pengetahuan, kemahiran, dan nilai dilaksanakan sejajar dengan matlamat kurikulum yang dihasratkan. Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan pentaksiran berterusan yang membolehkan guru mengumpul maklumat tentang perkembangan, kemajuan, dan penguasaan murid terhadap standard kandungan dan standard pembelajaran yang dinyatakan dalam dokumen. Standard kurikulum dan pentaksiran di SKP setiap mata pelajaran. Istilah pentaksiran bilik darjah (PBD) telah mula diguna pakai pada penghujung tahun 2016. Mulai 2019, amalan peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun yang setara bagi tahun 1, 2, dan 3 dimansuhkan. PBD merupakan proses yang berterusan dalam sesi PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan, dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. PBD menekankan perkembangan individu dan mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh daripada segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Perkembangan potensi, bakat, minat, kemahiran, dan sahsia murid dapat diperhati, ditaksir, dan diperkukuhkan. Menjadi hasrat KPM agar guru dapat melaksanakan PBD seiring dengan PDP di bilik darjah. PBD dilaksanakan melalui pentaksiran formatif dan sumatif. Pelaksanaan PBD bermula dengan perancangan PDP dan kaedah pentaksiran yang dibuat dengan meneliti dan memahami kandungan dalam DSKP. Guru melaksanakan pentaksiran secara berterusan dalam PDP sama ada menggunakan kaedah lisan, bertulis, atau pemerhatian atau gabungan kaedah tersebut.
Guru menentukan tahap penguasaan murid dengan merujuk kepada standard prestasi dalam DSKP selepas PDP. Instrumen pentaksiran boleh dipelbagaikan melalui penggunaan senarai sema, soal selidik, lembaran kerja, rekod berterusan, skala kadar, ujian lisan atau bertulis. Saya melakukan pentaksiran melalui pemerhatian semasa murid-murid saya sedang menjalankan aktiviti kumpulan. Di situ saya akan menilai dan mentafsir murid-murid saya melalui instrumen yang disediakan. Saya akan menilai sama ada murid saya mencapai atau tidak apa yang diajar pada hari tersebut. Seterusnya saya akan mencatat dan merekodkan apa yang saya buat pada hari tersebut. Pentaksiran rakan sebaya memberi peluang kepada murid untuk belajar dalam pasukan atau kumpulan. Mereka berkomunikasi antara satu sama lain dan melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dengan bertanggung jawab. Murid berpeluang membuat pentaksiran yang sewajarnya terhadap rakan sebaya. Di samping itu, guru dapat mentaksir murid daripada segi kemahiran berkomunikasi dan sosialisasi semasa mereka berinteraksi sesama mereka. Pentaksiran kendiri berlaku apabila murid menilai kerja mereka sendiri bagi tujuan meningkatkan prestasi pada masa hadapan. Kaedah ini menggalakkan murid untuk lebih melibatkan diri dan bertanggung jawab dalam pembelajaran sendiri. Kaedah ini juga membantu murid menilai prestasi, kekuatan dan kekurangan diri sendiri secara refleksi. Perkembangan dalam pembelajaran murid perlu dikenal pasti supaya setiap murid dibimbing agar dapat mencapai sekurang-kurangnya pada tahap penguasaan 3. Perbincangan bukan hanya melibatkan guru dengan murid, tetapi juga dengan rakan sejawat tentang perkembangan dan kemajuan seseorang murid dalam pembelajaran. Perbincangan tentang kaedah PDP yang sesuai dapat meningkatkan tahap penguasaan murid. Perekodan boleh dibuat dalam bentuk membuat pernyataan, menanda dengan simbol, memberi markah atau tahap penguasaan. Hasil kerja murid boleh disimpan dalam bentuk lembaran kerja, kertas ujian atau buku latihan, sama ada dalam bentuk digital ataupun maujud. Tujuannya untuk menunjukkan perkembangan penguasaan murid kepada pihak yang berkepentingan. Penjaminan kualiti PBD adalah tanggungjawab pihak sekolah. Pentadbir perlu menjalankan penjaminan kualiti di peringkat sekolah untuk memastikan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan PBD. PBD merupakan proses berterusan dalam PDP, bertujuan untuk melahirkan murid secara holistik yang menguasai pengetahuan, kemahiran, dan nilai ke arah kemenjadian murid. Keberkesanan dan kejayaan pelaksanaan PBD adalah hasil komitmen daripada guru, sokongan, dan bimbingan semua pihak yang terlibat, yaitu pihak pentadbir sekolah, PPD, JPN, dan ibu bapa. Dipersilakan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera dan selamat datang cikgu ucapkan kepada semua murid-murid tahun 1 ke SK St. Catherine, Kota Kinabalu. Okey, cikgu perkenalkan diri, nama cikgu Sylvester Philip. Cikgu adalah penolong kanan hal ehwal murid di sekolah ini. Cikgu akan menyampaikan sedikit taklimat disiplin kepada semua murid-murid yang bakal menjadi pelajar SK St. Catherine, Kota Kinabalu. Untuk makluman semua murid dan ibu bapa, sekolah kita, SK St. Catherine, Kota Kinabalu, adalah sekolah sifar masalah disiplin. Oleh itu, diharap murid-murid yang bakal memasuki SK St. Catherine, Kota Kinabalu untuk mengekalkan disiplin yang terbaik dan tidak membuat kesalahan-kesalahan yang boleh dicatatkan di dalam sistem sasia diri murid SSDM. Berikut ialah etika pemakaian murid lelaki dan perempuan seperti yang dilihat pada gambar. Murid lelaki memakai baju berwarna putih dan seluar panjang berwarna biru gelap. Untuk perempuan pula, memakai baju putih lengan pendek di dalam dan pakai pinafore berwarna biru gelap.
Dan juga pelajar perempuan, murid perempuan boleh memakai baju kurung berserta tudung ataupun baju kurung tanpa tudung. Dan untuk kasut pula, murid dikehendaki memakai kasut hitam bersama stokin berwarna hitam. Berikutan dengan keadaan semasa iaitu pandemik COVID-19, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah mengeluarkan arahan di mana murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Berikut merupakan kedudukan lencana sekolah bagi murid lelaki dan murid perempuan. Lencana akan berada di atas dan tanda nama murid akan berada di bawah lencana tersebut. Berikut merupakan barang-barang yang dilarang dibawa ke sekolah seperti buku komik, bahan-bahan lucah, bahan-bahan elektronik seperti telefon bimbit ataupun tablet kecuali dibenarkan oleh pihak sekolah untuk tujuan PDPC, bahan-bahan yang berunsurkan negatif, bahan-bahan perhiasan ataupun aksesori yang bukan beridentiti sekolah seperti topi, rantai kunci dan sebagainya lah, kita boleh lihat dalam slide. Dan juga jumlah wang tunai yang banyak adalah bahan-bahan yang terlarang. Jadi oleh itu diharap para ibu bapa dapat memastikan agar anak-anak kamu tidak membawa bahan-bahan yang terlarang ini ke sekolah. Berikut ialah potongan rambut bagi murid lelaki dan peraturan rambut bagi murid perempuan. Okey, bagi murid lelaki, rambut hadapan hendaklah tidak melebihi garisan tengah dahi dan bahagian sideburn dari yang sisi itu hendaklah tidak melebihi garisan tengah hidung, dan juga bahagian belakang rambut bahagian belakang tidak melebihi garis bawah cuping dua telinga. Jadi kita boleh rujuk gambar untuk penerangan lebih lanjut. Untuk murid perempuan pula, rambut tidak boleh menutup mata, pipi ataupun bahagian hadapan kepala, dan murid perempuan dilarang mewarnakan rambut. Rambut hendaklah diikat kemas menggunakan ribbon, dan juga murid perempuan dilarang untuk berambut pendek menyerupai lelaki. Jadi boleh lihat dalam gambarlah contoh dan tata cara peraturan rambut bagi murid perempuan dan juga potongan rambut bagi murid lelaki. Berikut merupakan kawasan larangan di mana murid dibenarkan berada dan tidak dibenarkan berada sepanjang tempoh waktu persekolahan. Pada gambar yang bertanda betul berwarna hijau adalah kawasan perkarangan sekolah. Murid dibenarkan berada di perkarangan sekolah sepanjang waktu tempoh persekolahan. Murid adalah dilarang untuk berada di perkarangan tempat letak kereta gereja ataupun kawasan gereja sepanjang tempoh waktu persekolahan. Seperti yang dipaparkan adalah masa kehadiran dan pulang ke sekolah. Murid boleh datang ke sekolah sebelum jam 7 pagi. Pada jam 7 pagi, kelas akan bermula. Oleh itu, murid boleh datang seawal jam 6. Untuk masa pulang pula, pada hari Isnin hingga Khamis, masa pulang adalah pada 12.30 tengah hari. Dan untuk hari Jumaat adalah pukul 11.30 tengah hari. Untuk tata cara pembelian makanan di kantin, pembelian akan dilakukan secara pre-order di mana murid boleh menempah makanan melalui guru kelas sehari sebelum. Jika tidak sempat, murid bolehlah membeli makanan secara pre-order juga pada hari datang ke sekolah. Selain itu, murid diingatkan untuk sentiasa membasuh tangan sebelum makan dan selepas makan di dalam kelas, dan murid tidak dibenarkan untuk makan di kantin, dan murid hanya makan di dalam kelas pada waktu rehat dan dipantau oleh guru. Berikut merupakan SOP kehadiran ke sekolah masa datang pada awal pagi. Murid akan berbaris mengikut garisan penjarakan dan menunggu arahan guru untuk diimbas suhu, scan QR code, dan juga akan berjalan ke kelas berpandukan anak panah berwarna merah. Murid juga akan melihat nama pada pelan kelas yang ditampal dan murid akan duduk di tempat masing-masing dan tunggu kelas bermula. Untuk
SOP prosedur waktu pulang pula. Murid akan keluar kelas mengikut pintu belakang secara bergilir dan guru akan melepaskan murid mengikut waktu pulang lah. Murid akan berjalan pulang mengikut anak panah yang disediakan, anak panah sahala dan diawasi oleh guru. Dan juga murid kenalah sentiasa mendengar dan mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan oleh guru ketika waktu pulang tersebut. Beberapa saranan kepada ibu bapa tahun 1. Pastikan anak anda tidak ke sekolah jika bergejala. Selain itu, para ibu bapa bolehlah mengajar anak langkah mencuci tangan dengan betul, bagaimana mengamalkan penjarakan sosial, dan juga didiklah anak-anak anda amalan batuk dan bersin dengan betul. Cikgu mau tekankan di sini tentang isu kehadiran. Ibu bapa ataupun penjaga murid perlu memaklumkan kepada guru kelas ataupun pembantu guru kelas sebarang ketidakhadiran murid sepanjang tempoh persekolahan. Pemakluman ini boleh dilakukan secara dalam talian, WhatsApp ataupun panggilan telefon, ataupun surat rasmi secara bertulis diserahkan kepada guru kelas ataupun pembantu guru kelas. Ini adalah untuk melancarkan proses pengisian kehadiran di dalam APDM. Oleh itu, mohon kepada para ibu bapa untuk memaklumkan kepada guru kelas ataupun pembantu guru kelas secara dalam kadar segera tentang ketidakhadiran murid ataupun ketidakhadiran anak-anak anda sepanjang tempoh persekolahan. Sampai jumpa murid-murid semua di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sedikit taklimat dan perkongsian berkenaan subjek elektif bahasa pilihan iaitu bahasa Arab. Sebelum saya melanjutkan taklimat ini, ingin saya memperkenalkan diri. Saya Ustaz Muhammad Baihaqi Karib, guru yang akan mengajar subjek bahasa Arab di SK St. Catherine. Untuk makluman ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini SK St. Catherine hanya menawarkan subjek elektif bahasa pilihan iaitu bahasa Arab sahaja, dan semua murid SK St. Catherine mempelajari bahasa Arab. Pada tahun ini, sesi 2022-2023, sekolah menawarkan satu lagi bahasa pilihan iaitu bahasa Cina yang akan diajar oleh Cikgu Muhaimin Muhammad Rizwan. Jadi, murid tahun 1 tahun ini boleh memilih sama ada ingin mempelajari bahasa pilihan bahasa Arab ataupun bahasa Cina, kecuali murid Islam. Sekolah mewajibkan murid Islam mempelajari bahasa pilihan bahasa Arab. Ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya jelaskan di sini sebab ada salah faham dan kekeliruan sebelum ini yang menyatakan mempelajari bahasa Arab ini murid itu mempelajari agama Islam. Ini merupakan anggapan dan fahaman yang salah. Mempelajari bahasa Arab sebenarnya sama dengan mempelajari bahasa lain seperti English, Cina, Kadazan Dusun, bahasa Korea dan lain-lain. Murid hanya mempelajari bahasa sahaja, tiada kaitan dengan agama dan pegangan masing-masing. Untuk makluman ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, untuk subjek bahasa pilihan bahasa Arab, SK St. Catherine hanya menawarkan kepada 12 orang murid terawal mendaftar sahaja kerana kekangan kelas dan ruang yang tidak mencukupi. Form untuk memilih subjek elektif bahasa pilihan, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk pada link form yang disediakan. Diharap ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan jelas dan faham tentang taklimat dan perkongsian yang ringkas ini. Sekian, terima kasih. #Hayya bi Arabiyah. Jom belajar bahasa Arab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sedikit taklimat dan perkongsian mengenai subjek elektif iaitu subjek bahasa Cina. Sebelum memulakan taklimat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya, Muhaimin bin Muhammad Rizwan, guru yang akan mengajar subjek bahasa Cina di Sekolah Kebangsaan St. Catherine. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bagi
sesi persekolahan tahun 2022-2023, pihak sekolah telah menawarkan 2 subjek elektif iaitu subjek Bahasa Arab dan subjek Bahasa Cina. Oleh itu, izinkan saya untuk meneruskan taklimat mengenai subjek Bahasa Cina. Pertama sekali, silibus Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan adalah tidak sesukar subjek Bahasa Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Ini adalah kerana silibus bagi subjek Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan telah disesuaikan untuk murid-murid yang tidak mempunyai asas Bahasa Cina dan bukan penutur jati Bahasa Cina itu sendiri. Yang kedua, silibus Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan adalah memfokuskan kepada kemahiran berkomunikasi. Tajuk-tajuk yang akan dipelajari oleh murid-murid adalah berkisar tentang perkara yang mereka alami dalam kehidupan seharian, seperti cara bertegur sapa dengan guru dan rakan-rakan, berkenaan hobi mereka sendiri, berkenaan ahli keluarga mereka dan lain-lain. Yang ketiga, subjek Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan juga menekankan 4 aspek utama dalam mempelajari bahasa Cina itu sendiri, iaitu think, mendengar, shuo, bercakap, du, membaca, xie, menulis. Keempat-empat aspek yang saya sebutkan tadi dapat dipelajari dalam kesemua topik yang ada di dalam buku teks. Latihan dan petikan yang akan dipelajari oleh murid telah dirangkumi oleh keempat-empat aspek tadi, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Akhir sekali, saya berharap agar penerangan daripada saya ini sebersedikit dapat memberi kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai subjek Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami. Bye!